Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang setia bersama-sama kami pada malam ini siaran langsung di laman Facebook Suara Keadilan, Parti Keadilan Rakyat, juga beberapa laman sosial lain. Malam ini bersama-sama saya Azman Kamarudin, kita akan bicara soal yang cukup hangat diperkatakan beberapa hari ini di media sosial, juga hangat diperdebatkan di Parlimen setelah laporan daripada PAC terkait dengan skandal LCS ataupun Literal Combat Ship, 6 bilion hangus. Satu kapal pun tak siap. Jadi sebelum saya perkenalkan panelis jemputan kita pada malam ini, sama-sama kita saksikan video bertarikh 24 Ogos 2017. Sebuah kapal tempur pesisir LCS diberi nama Kapal Diraja KD Maharaja Lela dilancarkan hari ini. Aset milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM itu adalah kapal pertama daripada 6 buah kapal dibangunkan oleh Bawah State Naval Shipyard Sdn Bhd. Upacara penamaan dan pelancaran kapal itu diadakan di pangkalan TLDM Lumut, disempurnakan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim dan disaksikan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Turut hadir Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kapal LCS sepanjang 111 meter berkelajuan maksimum sehingga 28 knot itu mempunyai keupayaan peperangan 4 dimensi untuk menghadapi ancaman elektronik, udara, permukaan dan laut. Ia juga merupakan kapal tempur terbesar dalam armada TLDM, mempunyai reka bentuk halimunan dan sulit untuk dikesan oleh radar. Kewujudannya juga setanding dengan kapal perang dari negara-negara maju lain. Pembinaan 6 buah kapal oleh anak syarikat Bawah State Holding dan syarikat sekutu Bawah State Heavy Industries Corporation itu melibatkan kos keseluruhan sebanyak 9 bilion ringgit. Jadi itu dia video yang suatu ketika dahulu hangat diperkatakan apabila negara dikatakan telah pun menerima kapal yang terbesar di dalam armada Tentera Laut Diraja Malaysia. Sebelum itu, seperti mana kita tahu, kapal yang paling canggih, paling besar adalah KD Mahawangsa, dan kalau yang dikira tercanggih ini kapal KD Jebat dan KD Lekir, itu kapal kelas frigat. Namun apabila kapal yang pertama dikatakan telah dilancarkan pada tahun 2017, sehingga hari ini kapal tersebut tidak muncul, tidak nampak. Jadi untuk kita bersama-sama menyiasat ataupun kita berbicara soal kapal yang benar-benar canggih sehingga teknologinya membuatkan ianya halimunan sepenuhnya, bersama-sama kita pada malam ini, Ahli Parlimen Lembah Pantai Yang Berhormat Ahmad Fahmi Fazil, juga Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Selamat malam, Abi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, Abi. Sihat ya? Jadi saya kira minggu ini hangat kita bicara soal kapal LCS yang mempunyai teknologi yang cukup canggih. Betul. Sampai kita tak nampak. Sampai kita tak tahu patutnya dia dah sampai ke belum, nampak macam belum sampai lagi lah. Kalau ikutkan tahun 2017 itu, ya mungkin YB pun ada melihat video itu suatu ketika dulu, sebab macam contoh macam saya sendiri pun antara orang yang mengikuti rapat perkembangan industri pertahanan negara, dan ketika itu sudah pastinya kita menjangkakan kapal itu telah pun siap dan bakal berlayar meneruskan tugasnya seperti mana yang diharapkan, iaitu sebagai sebuah kapal tempur. Namun apa yang terjadi sebaliknya, pada selepas laporan daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara dikeluarkan, ternyata kapal itu sebenarnya tidak pernah siap. Jadi YB, seperti mana yang kita tahu, isu ini telah pun dibangkitkan oleh Menteri Pertahanan era pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2019, iaitu Tuan Muhammad Sabu. Namun mengapa hari ini baru kecoh, baru orang
nak ambil tahu dan baru benda ini tersebar luas. Silakan Wabi. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih sudi menjemput saya. Di hadapan saya ni, atas meja ni ada 3 jilid ya, laporan yang telah dibentangkan, diletakkan atas meja semua ahli parlimen pada hari Khamis yang lalu. Khamis berapa hari bulan? 28 Julai 28 yang lalu. Julai. Ya, pada waktu itu ya, kita pun agak terkejut dan ada yang terkesima, ada yang tercedok, ada yang macam-macam lah respon ya waktu itu. Sebab kita tak sangka pada hari terakhir sidang parlimen untuk sesi bulan Julai, kita akan dapat laporan yang begitu rapi, begitu padat daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara, yang ada orang menomah, memfitnah, mengatakan ini adalah daripada parti tertentu. Tak. Semua jawatan kuasa parlimen, dia komposisinya hampir 50-50. 50% belah kerajaan, 50% belah pembangkang. Maksudnya tiada pihak yang Dia boleh bukan, menuduh. Dia bukan partisan. Ya, Dia non-partisan dia laporan. bukan parti. Dia cross party. Malah disebut ada daripada semua anggota jawatan kuasa ni, 3 orang ahli parlimen adalah dari parti UMNO. Tiga ahli parlimen dari parti UMNO. Jadi nak kata nak marahkan pada satu parti, kena marah parti sendirilah. Kan? Tiga ahli parlimennya. Tapi yang saya rasa paling menyedihkan, mula-mula dibincangkan tahun 2010 ya, letter of intent, letter of award 2011. Sepatutnya 2019 kita dah terima satu kapal pada waktu itu. Malangnya, seperti tajuk kita pada malam ini, 6 bilion ringgit dah hangus. Satu kapal pun tak sampai. Jadi apa yang berlaku Wabi 2017 tu, kapal itu dikatakan nampaknya seolah-olah telah siap. Tapi apa yang terjadi sebenarnya Wabi? Saya rasa Menteri Pertahanan, Menhan pada waktu itu, Hishamuddin Hussein, dia kena jawab. Majlis itu dihadiri, dicemah Tuanku Sultan Perak, bercemah duli bersama-sama dengan Raja Permaisuri. Dikatakan pada waktu, saya ingat lagi, ada tweet daripada Menteri Pertahanan ya, mengatakan selamat datang kapal pertama LCS ya, KD Maharaja Lela. Memang dah siap, memang dah boleh belayar lah waktu tu. Nampak dia macam dah belayar. Kan? Siap ada belun apa semua. Rupa-rupanya kita tengok sini, itu adalah LCS 1. Betul. Setakat hari ini, berdasarkan laporan daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara ni, yang dibentang di parlimen, bukan dokumen OSA, bukan dokumen rahsia, memang terbuka, boleh tengok online. Setakat hari ini, kemajuan fizikal untuk LCS 1 hanya 44%. Tidak sampai separuh pun sebenarnya. Tak sampai 50. Tapi yang dah dibayar, nilai kontrak keseluruhan ialah 9.13 bilion. Yang dah dibayar setakat ini 6.083 bilion ataupun 67%. Bayar duit keluar 67%. Kerja siap untuk satu kapal, kapal pertama tu 44%. Kapal kedua 35%. Dan yang terakhir, kapal nombor 6 langsung tak ada kemajuan. Tak ada kerja langsung setakat ini. Jadi mana pergi duit rakyat ni? Kapal apa yang kamu yang kamu ucap selamat datang tu, Datuk Seri Hishamuddin? Dan perkara ni mesti dijelaskan oleh beliau sendiri. Lebih mengejutkan Wabi, dikatakan tiang yang digunakan untuk memperlihatkan seolah-olah kapal itu telah siap, maksudnya berlaku sedikit pengubahsuaian menggunakan kayu. Dan kosnya mencecah RM400,000. Komen YB tentang isu tersebut. Itu bukan mengelirukan Dewan, ya. Itu mengelirukan Tuanku Sultan Perak dan juga mengelirukan semua yang hadir pada waktu itu. Menteri Pertahanan mesti jelaskan apa yang sebenarnya berlaku pada hari itu. 24 hari bulan Ogos 2017. Kita ni dah 9 Ogos 2022. 5 tahun. 5 tahun berlalu, Tak siap-siap. kapal yang sama tu masih tak siap. Jadi apa yang disiapkan waktu itu? Menteri Pertahanan kena jelaskan. Baik YB. Sekarang ni isu skandal LCS ni mungkin ada setengah orang mengatakan yang ianya agak teknikal, terlampau teknikal.
sehingga sukar untuk difahami oleh rakyat kebanyakan. Boleh tak YB mungkin boleh beri sedikit rumusan pendek supaya senang kata bahasa yang orang kampung faham? Dia macam inilah. Bahasa mudahnya. Saya nak buat rumah. Rumah ni untuk pastikan kalau hujan saya dilindungi lah, kan? Untuk perlindungan saya dan keluarga saya. Saya nak buat rumah. Lepas tu saya nak rumah Minangkabau sebab tanah tu dekat Negeri Sembilan. Jadi saya ingatkan sesuai dengan kawasan tu. Tiba-tiba kontraktor tu datang balik. Dia kata, Fahmi, saya rasa tak sesuai desain Minangkabau. Kita sediakan desain Bali. Desain Bali, siap dengan semua ni Bali punya style. Kita nak desain Minangkabau sesuai duduk Negeri Sembilan ni. Kan? Jadi, senang cakap macam itulah. Dan benda tu, that's why kita tengok Najib Razak pun terlibat, Zahid Hamidi pun terlibat, Hishamuddin Hussein pun terlibat. Dari segi keputusan-keputusan yang dibuat. Kenapa? Sekitar 2010-2011, ya, ada beberapa perkara penting yang berlaku. Waktu itu waktu itu Panglima Tentera Laut ada memberi teguran. Desain yang dicadangkan oleh kontraktor yang saya sebut tadi Bali tu, kita nak desain Minangkabau yang sesuai dengan suasana kita, bukanlah macam desain Bali ataupun dia minta desain Scandinavian, kan, katakan. Tak sesuai dengan kawasan kita dan keperluan kita. Waktu itu, ya, memang wujud macam-macam isu yang sebenarnya perlu penjelasan. Macam mana Menteri Pertahanan pada waktu itu, Zahid Hamidi, dia boleh dalam masa beberapa bulan tukar desain ataupun setuju minta tukar desain daripada spek yang disebut sebagai Sigma, ya, kapal desain Sigma. Dia kapal tempur. Sigma ni memang kapal tempur. Kapal tempur Sigma. Kapal perang lah senang kata. Kapal perang ditukar kepada kapal tempur desain Gowin. Dan Gowin ni dikatakan bukan kapal tempur tapi kapal peronda, betul tak? Ini yang saya rasa kita rakyat mungkin kita tak fasih dengan isu pertahanan. Mungkin nak kata kapal macam mana pun orang tak faham, kan. Tapi realitinya Menteri Pertahanan pada waktu itu mesti menjelaskan kenapa dia tukar. Kenapa dia dengar cakap BNS? Kenapa dia dengar cakap kontraktor? Apa yang mengakibatkan dia sampai dia setuju? Ataupun ada orang lain yang minta. Waktu itu kita kena ingat Menteri Pertahanannya siapa? Zahid Hamidi. Menteri Keuangannya siapa? Najib Razak. Perdana Menterinya siapa? Najib Razak juga. Jadi dalam isu pertahanan, dari segi kebertanggungjawaan jemaah menteri kepada parlimen, kepada negara, menteri yang bertanggungjawab, tiga-tiga ni lah. Menteri Pertahanan, sebab desain tu desain yang dia okey. Menteri Keuangan, duit yang keluar tu duit dia yang okey. Perdana Menteri, sebab ultimately, orang kata the buck stops with the PM. Yang ada kuasa nak ubah design sampai boleh, ya, macam kita lihat dalam laporan PAC, ya. Projek LCS ni kita lihat sebagai satu projek yang kontraktor centric. Bermaksud ia lebih menjurus kepada apa yang dicadang oleh pihak kontraktor. Maksud macam bagi perumpamaan rumah tadi, yang nak guna ni tentera. Tiba-tiba kontraktor pula pandai, tak boleh, tak bagus Sigma ni. Kau kena pakai Gowin. Ya, itu yang saya memang sangat terkesan lah bila kita baca, kan. Bekas Laksmana Panglima Tentera Laut, ya, Laksmana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar, mantan Panglima Tentera Laut. Beliau kata, untuk makluman, saya telah majukan sekurang-kurangnya 10 surat teguran. Surat tidak puas hati. Surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada KSU sebanyak 10 surat. Kepada Yang Berhormat Menteri, 5 surat. Kepada KSU Perbendaharaan, 1 surat. KSN, 1 surat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, 2 surat. Maksudnya, semua nama-nama tu disebut dalam tu. Ya, disebut. Ya. Jadi surat-surat telah pun di-archive. Dan dikata, something is gravely wrong. Ada benda yang sangat-sangat rosak. Yang cakap ni bukan orang kata orang tepi jalan ke, rider Grab ke, bukan. Panglima Tentera Laut.
Orang yang paling penting dalam Navy. Orang nombor 1. Yang memang nak guna kapal ni. Dialah yang akan in charge semua kapal-kapal ni. Apa dia kata? Something is gravely wrong. Semua surat teguran dia, satu pun tak diendahkan. Najib, dia bolehlah canang itu ini. Mat Sakau ni dia kena explain. Kenapa dia tak jawab? Apa pendirian dia tentang apa yang disebut oleh mantan Panglima Tentera Laut? Saya minta maaf lah, saya emosi sebab Najib kata dia nak selamatkan orang Melayu. Inilah dia, orang Melayu. Tentera, Panglima Tentera Laut. Yang kamu tak respect dia tu pasal apa? Yang kamu tak dengar teguran dia tu pasal apa? 10 surat, bukannya 1-2 surat. 10 surat kepada KSU. Maknanya 5 semua individu yang terlibat ni semua dah diajukan. Yes. 5 surat kepada Menteri, Menhan. Dan saya percaya YB, semua surat-surat ni dia akan CC kepada Perdana Menteri. Betul tak? Kepada Perdana Menteri pun 2 surat. Direct. Jadi, dia macam, yalah, tak payahlah nak guna keselamatan negara, maka tak bolehlah jawab yang ada kat sini. Tak payah YB, hari ini kita lihat bagaimana baik Najibnya, Zahidnya maupun Hishamuddin, tiga-tiga Mat Sakau ni, saya terus gunakan terma Mat Sakau lah. Sebab nampak banyak sangat dia Sakau ni. 6 bilion kapal tak siap. Jadi tiga-tiga orang Mat Sakau ni, kalau kita lihat masing-masing menggunakan alasan projek ini perlu diteruskan demi menjamin kontraktor-kontraktor yang terlibat terdiri daripada veteran tentera, ramai yang akan gulung tikar. Namun hari ini 6 bilion dah dibayar, mana pergi duit tu semua? Ya, malah kita dengar bagaimana subkontraktor yang kecil-kecil ni pun tak dapat duit. Ada yang tak dapat duit, kan? Kita dengar. Masa yang sama, kita tengok isunya Pakatan Harapan tak pernah orang kata stop. Tak pernah minta benda tu stop fully, tau. Kita faham, ya, peralatan kelengkapan perolehan ni penting untuk keselamatan negara. Ya, untuk kita punya pertahanan itu tak ada pertikaian, isu di tak ada situ. isu. Pada Ogos 2019, ya, satu kenyataan telah diterbitkan oleh mantan Menteri Pertahanan waktu Pakatan Harapan dan juga timbalannya yang mengatakan Ogos 2019 mantan Ketua Audit Negara, ya, Tan Sri Amrin Buang ada memberi satu taklimat menyatakan apa masalah tentang projek ni. Dan pada bulan Februari 2020, Menteri Pertahanan telah meminta agar hold dulu, stop siap projek ni. Kita nak teliti 3 perkara. Satu, siapa yang terlibat? Yang mengakibatkan keseluruhan isu ni. Ya. Kedua, kita nak takrifkan semula projek ni sebagai projek sakit. Bila kita letak sesuatu tu sebagai dimaklumkan, dinamakan sebagai projek sakit, maksudnya fokus kerajaan sepenuhnya kepada projek itu. Fokus agensi tu maksudnya dia bagi keutamaan. Nak selesaikan, nak siapkan juga benda ni. Yes. Cuma YB, kalau kita lihat jawapan di media sosial sebab Najib ni, Mat Sakau ni kita tahulah dia memang dekat dalam parlimen dia, saya tak tahu dia senyap ataupun dia memang dia hilang segala keberaniannya di parlimen. Sebab Facebook ni admin dia buat, bukan dia sendiri. Dekat Facebook dia berani sebab admin dia. Dia berani, admin dia yang berani. Jadi live pun kita tak nampak dia berani jawab. Cuma di Facebook tulisan yang daripada admin Mat Sakau ni, dia berulang kali mengatakan bahawa projek ni bukanlah bermasalah sangat. Isunya ialah dia lambat sampai sebab PH hentikan. Tak habis-habis disalahkan Pakatan Harapan. Dan saya baru lihat tadi, ada juga jawapan dari beberapa orang sahabat terupa dia yang lebih berani daripada beliau lah, boleh menjawab secara langsung. Mengatakan yang LCS ni lewat disebabkan PH hentikan projek ini. Jadi di mana YB sebenarnya? Tak betul langsung. Ya, sebab kita lihat apa yang berlaku Februari 2020, waktu itu Menteri Pertahanan ada bincang dengan kabinet. Ya, antara Ogos 2019 waktu Tan Sri Amrin Buang memberi taklimat kepada Menteri Pertahanan, waktu itu diminta hold dulu, stop sekejap. Februari 2020, baru selang berapa bulan? 4-5 bulan. Ya, 4-5 bulan. Menteri Pertahanan pada waktu itu, Abang Muhammad Sabu, Haji Muhammad Sabu, meminta kabinet untuk mentakrifkan projek ini sebagai projek sakit.
Dan sebenarnya tadi ada 3 perkara. Satu, kita nak tahu siapa yang buat salah. Mana pergi semua duit ni? Kerja 44%, tapi duit yang keluar 66%. 2, projek sakit. 3, kita kena cari dana untuk tampung menyelesaikan beberapa masalah. Sebab, seperti yang kalau kita baca kenyataan daripada Abang Mat dan juga Liu Chintong, ya, mengatakan bahawa perkara asas di sini, projek berjalan, ada aspek-aspek design yang tak lulus lagi. Ya, aspek design tu ada satu komponen dia memerlukan kelulusan daripada Naval Group France. Itu memerlukan kita membayar hampir 200 juta ringgit. Dan proses untuk meluluskan, mendapatkan kelulusan itu akan mungkin makan masa, mungkin setahun, mungkin lebih. Dia bukan instantly. Dia macam kalau nak dimudahkan, samalah macam kalau kita nak buat rumah, kalau kita nak dapat CF, bina bangunan, nak dapat CF, semua paperwork dia kena siap lah, kena pergi pada samalah. Jadi untuk agensi kapal, terbabit semua apa kan. untuk kapal pun dia mesti ada, dia kena tengok design tu apa final design dia kan. Jadi ada satu elemen. Tapi masalahnya BNS perlu bayar hampir 200 juta untuk kelulusan tersebut. untuk mendapatkan kelulusan tu. Jadi bila Menteri Pertahanan di Dewan Negara semalam mengatakan bahawa beliau mengharapkan dalam masa 1 ke 2 tahun kapal pertama ni akan sampai, saya rasa itu very optimistic lah. Sangat optimistik. Mungkin sama optimistiknya seperti bila beliau meletakkan tweet, "Selamat datang KD Maharaja Lela" pada 24 Ogos 2017. Jadi Yang akhirnya kapal tu tak datang-datang. tak datang langsung. Ataupun dia dah datang tapi kita tak nampak je halimunan. Taklah. Tapi mengikutkan laporan ini tak datang langsung sebab tak siap lagi. Masih lagi kat dermaga. Masih lagi dekat banyak kerja-kerja yang perlu dilakukan. Okey YB, kenapa kita lihat isu skandal LCS ni begitu penting sehingga semua rakyat perlu tahu? Ya. Dia bagi saya dia melibatkan satu pertahanan negara kita, kedaulatan negara kita, aset. Ini yang penting sebab aset ni mainkan peranan untuk menjaga sempadan negara kita. Kita faham, kita sedar Malaysia ni sebenarnya kita hampir keseluruhan sempadan kita, kecuali di beberapa tempat seperti di Kalimantan dan juga bahagian utara antara Kelantan dan Perlis, ya. Itu sajalah kita punya land border. Kita memang dikelilingi laut sebenarnya. Kita dikelilingi laut. Maksudnya ini satu keperluan. Ya, memang tak boleh dinafikan. Jadi Pakatan Harapan tidak pernah berniat untuk menghentikan sepenuhnya projek ini. Kita cuma nak pastikan duit itu dibelanjakan dengan baik. Siapa yang telah mensakau duit ni dihadapkan ke muka mahkamah. Saya keliru dan saya terkejut. Januari 2022 keluar berita SPRM menangkap seorang broker projek LCS. Januari 2022. 8 bulan yang sudah. Tapi tak dihadapkan ke mahkamah. Tak baca berita. Broker itu dibawa ke mahkamah ataupun tidak. Dan dalam laporan PAC pula, saya ada baca yang mengatakan bahawa dia nak klasifikkan tangkapan SPRM itu sebagai NFA. Ya, itu yang saya rasa Sampai kena tegur dengan pengerusi PAC. betul. Jadi bila Ketua Pesuruhjaya SPRM sekarang kata SPRM sedia untuk mengambil tindakan. Kau dah ambil tindakan, ambillah tindakan awal. Bulan 1 tu dah mula bertindak. Janganlah sampai 6 bilion hangus, satu kapal pun tak sampai. Siap tak rasa berdosa ke? Tak rasa malu ke? Tak rasa salah ke? Kepada rakyat, kepada Tentera Laut Diraja Malaysia. Nama pun Tentera Laut Diraja Malaysia. Tak ada rasa bersalah ke? Kan? Itu yang saya rasa saya tak faham kenapa ada puak-puak, ada kumpulan-kumpulan yang cuba memperlekeh, cuba pusing-pusing kata Pakatan Harapan lah. Bukan Pakatan Harapan yang sign kontrak, bukan Pakatan Harapan yang tentukan design di awal. Bukan Pakatan Harapan yang tak dengar teguran daripada Panglima Tentera Laut. Bukan Pakatan Harapan. Kan? Jadi bab itu pun tiga-tiga ni Najib Razak, Zahid Hamidi, Hishamuddin Hussein mesti jawab. Tak ada seorang pun yang jawab pasal teguran daripada
Panglima Tentera Laut. Sama ada mereka rasa bersalah ke, mereka terima ke, kan. Benda ni benda yang asas. Orang number one dalam Tentera Laut, ya. Pandangan dia pun tak diendahkan. Jadi saya rasa serba salah lah. Kalau dah ditegur, orang yang sepatutnya menegur pun tak nak dengar. Lepas tu dia salahkan Pakatan Harapan yang kita cuma pantau benda ni selepas projek ni dah projek sakit. Ya. Itu sebenarnya yang saya kira seluruh rakyat Malaysia perlu tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi. Okey YB, berkait dengan DCNS ni, kita melihat bahawa hari ini Timbalan Presiden Keadilan, Saudara Rafizi Ramli ada mengeluarkan satu kenyataan media. Keluar nama syarikat DCNS ni, iaitu syarikat Perancis yang sering dikaitkan dengan Najib Razak. Mak Sakau 1 lah saya panggil. Mak Sakau 1 ni yang mana mereka menggunakan kaedah subkontrak di mana harganya daripada walaupun kita kata digunakan DCNS ni membuat tuntutan cuma 397 juta ringgit. Namun akhirnya bila sampai ke tuntutan terus pada kerajaan, maksudnya kepada Maincon, dia jadi 1.2 bilion. Komen YB sikit tentang isu ni. Ini yang saya rasa kalau dokumen-dokumen seperti inilah yang ingin dirahsiakan, bagi saya itu satu perkara yang derhaka lah. Ya, duit rakyat yang dikutip daripada semua rakyat Malaysia untuk tujuan memperoleh peralatan pertahanan. Tapi kalau betul lah ada pihak-pihak yang cuba buat duit, cuba mark up sehingga 2-3 kali ganda macam tu, bagi saya itu satu pengkhianatan dan penderhakaan kepada negara. Bagi saya lah, isunya apakah yang disebut oleh saudara Rafizi Ramli ini ada kebenarannya, boleh disahkan, dan adakah pihak kerajaan, terutama badan-badan penguatkuasaan seperti SPRM, telah menyiasat dan mengambil tindakan dengan membawa sesiapa sekiranya bersalah ke muka pengadilan. Sekarang ni kita nampak dokumen besar, ya, tuduhan banyak, masalah berlambak. Niat kita nak pastikan kapal-kapal ni akhirnya sampai dan tak berulang kepada perkara-perkara lain. Satu perkara yang saya rasa penting untuk saya sebut. Kita selalu ingat kita cuma fokus kepada LCS. Tapi tak betul. Kalau kita tengok sebelum ni kan, masalah perolehan itu yang disebut ada satu jawatan kuasa. Namanya panjang. Kalau cerita Mak Sakau yang terbaru ni, Syamuddin ni, helikopter dia pun saya dengar dah jadi isu, helikopter lalat tu. Banyak. Ada banyak perkara yang lain. Dia panggil fly helikopter kan. Jadi JKSTUPKK, dia jawatan kuasa untuk melihat kepada perolehan dan keuangan tentang pertahanan. Jadi jawatan kuasa inilah yang meneliti banyak aspek, banyak isu, bukan setakat LCS, tapi banyak perkara yang lain. Bagi saya dokumen itu ada ahli-ahli parlimen yang mengatakan, termasuk Tuan Haji Mat Sabu dan juga YB Liu Chin Tong mengatakan dokumen itu perlu dinyah klasifikasikan, declassify, supaya tindakan boleh diambil, maklumat yang terkandung itu boleh diketahui oleh umum, supaya pembetulan-pembetulan boleh diambil tindakan untuk baiki keadaan lah. Jadi macam-macam isu, bukan setakat DCNS kan, bukan setakat LCS ni. Jadi akhirnya saya rasa sebenarnya banyak masalah. Kalau kita tak mulakan dengan LCS ni, kalau kita tak selesaikan masalah LCS ni, maka masalah-masalah lain itulah yang akan terus membelenggu kita. Akhirnya jadi macam 1MDB. Itu sebab ada di kalangan ahli parlimen ke, tokoh-tokoh politik ke, yang berkata silap-silap LCS ni pun jadi macam 1MDB. Lebih teruk lagi YB. Lebih teruk. Dia punya berserikat dia tu panjang, banyak kaitan. Sebab LCS ni dia melibatkan pertahanan. Betul. 1MDB ni melibatkan keuangan, tapi pertahanan ni kita tak patut ada kompromi untuk pastikan sempadan negara tu selamat, keselamatan negara tu terjaga. Tadi YB sebut pasal banyak lagi. Saya tertarik dengan kenyataan ahli parlimen Pasir Mas, Ahmad Fadli Syari. Dia kata ada banyak lagi nak keluar. Itu bukan daripada kita, itu dari PAS. Yang memang yang berada bersama-sama dalam kerajaan hari ini.
mereka pun cakap benda yang ada lagi yang akan keluar lepas ni. Saya nampak kalau benda tu betul-betul lah. Kalau benda tu salah, kena tegur. Itu yang saya ingat lagi di Parlimen. Waktu Yang Berhormat Baling cuba menegur ataupun menyinggung kenyataan Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, ya. Aziz cuba nak singgung kenyataan Saifuddin Nasution, betul. dan tentang tegur-menegur. Akhirnya Saifuddin, sebab waktu itu Saifuddin kata sebab Paguh menegur Pekan, Paguh digugurkan daripada kabinet, dibuang daripada UMNO. Kemudian ada ditegur, cuma Saifuddin mengingatkan kalau Baling begitu berani, kenapa tak tegur masa 1MDB? Kan? Kenapa tak diperlakukan sama seperti Paguh? Dia tak beranilah. Tak berani. Tegur-menegur ni Dia takut jadi dapat nasib yang sama macam Paguh dia takut. sebenarnya. Tapi at least bagi saya lah, saya tabik kepada sahabat saya Yang Berhormat Pasir Mas, Ketua Pemuda PAS. Ketua Pemuda PAS, betul. Tapi saya dengan dia, kami dalam beberapa jawatan kuasa yang sama. That's why bagi saya, jawatan kuasa Parlimen ni, sama ada PAC ke, jawatan kuasa lain ke, dia sebenarnya memberi ruang kepada ahli-ahli Parlimen untuk meneliti isu-isu secara terperinci dengan mendalam, tanpa melihat kepada isu kepartian. Dia non-partisan punya jawatan kuasa. Dan bagi saya sambut baik, tapi saya harap bukan beliau sahaja, walaupun beliau ketua pemuda, tapi mungkin pimpinan yang lain, ya. Mungkin presiden dia ke? Mungkin presiden dia. Dan kita nantikan juga sebenarnya, lama tak nampak presiden PAS ni. Betul. Okey YB, tadi YB sebut soal teguran. Sebenarnya di awal projek ini, daripada laporan PAC lah, EPU sendiri pun dah minta kementerian untuk tangguhkan projek sekiranya melebihi peruntukan. Sebab dia, kalau ikut asalnya, maksimum ceiling diletakkan 9 bilion. Jadi dah lebih dah ni, sebab kalau ikutkan syarikat telah pun memohon lebih daripada 10 bilion. Yeah. So EPU sebenarnya memang dah minta Kementerian Pertahanan tangguhkan projek ni, tapi tak dengar. Dia tak nak dengar juga. Dia langgar juga. So, jadi kalau kita nampak hari ni, mereka yang terlibat dalam projek ini melanggar semua had-had yang diletakkan. Maksudnya tak ada. Semua dia boleh bulldoze. Saya rasa banyak daripada perkara yang berlaku waktu era Najib Razak Perdana Menteri, kita kena teliti. Bukan untuk menghukum dia, tapi untuk melihat sama ada apa yang berlaku pada waktu itu menepati orang kata syarat-syarat, peruntukan-peruntukan, sama ada Parlimen ataupun EPU dan sebagainya. Sebab ada beberapa perkara yang telah terbongkar. 1MDB memang kita dah tahu, beban kepada negara sampai 2036. Setiap tahun berbilion-bilion ringgit yang boleh digunakan untuk subsidi ayam, subsidi telur, subsidi minyak, subsidi macam-macam bantu rakyat. Terpaksa diguna untuk bayar hutang yang at the end of the day yang bertanggungjawab tu adalah Mat Sakau ni lah, kan. Sekarang kita tengok LCS pula, kan. Yang harga kontrak 9 bilion. Sekarang 6 bilion dah keluar, 67% siap, 44% je yang sebenarnya, 67% dah dibayar, tapi yang siap cuma 44%. Jadi saya risau, ya, dan kita kena berhati-hati. Banyak daripada kerja-kerja yang berlaku pada waktu itu, waktu zaman Mat Sakau Perdana Menteri, saya rasa kita kena berhati-hati. Dan kalau ada keperluan demi kebaikan negara, demi memastikan keadilan dapat dicapai, kita mungkin perlu lihat, ya. Dan dari situ kita tengok apa yang perlu kita lakukan. Ada banyak sebenarnya yang terdedah sebaik saja Barisan Nasional tumbang pada PRU ke-14 sebenarnya. Ya, betul. Dan dia bukan untuk balas dendam ataupun apa. Macam kalau nak balas dendam, contohnya, kita completely stop je kan projek tu. Tapi Pakatan Harapan, bila kita sampai, dia samalah macam bila kita buka pintu tu sebelum ni, orang yang duduk kat rumah tu, kita cuma tengok luaran. Tak nampak dalam tak pernah tengok dalam tu macam mana, kan. Bila bertukar tuan rumah tu, kita masuk, kita tengok Allahu Akbar. Bawah kapel penuh sampah. Kapel dia macam ni, sinkin dia macam tu, bilik air dia macam Allahu Akbar, kan. Tengok macam-macam.
Yalah, Singki nampak luar cantik, rupanya dekat dalam salur tu semua dah tersumbat. Yes. And dalam bab LCS ni, kalau baca kenyataan Abang Mat dengan Cintong, mereka sebut bahawa bulan Februari itu sebenarnya dah nak rangka dah. Okey, apa perancangan untuk selamatkan projek ni? Dua perkara yang berlaku. Satu, langkah Sheraton. Jadi bila kumpulan-kumpulan ya daripada Bersatu ke dari mana ke yang cuba mengambil kesempatan untuk sama-sama ya, marah dengan UMNO, okeylah, tapi waktu itu langkah Sheraton itulah yang mengakibatkan perancangan Pakatan Harapan untuk membaik pulih, orang kata resuscitate projek sakit ni Terbantut. baru nak mula dah jatuh, dijatuhkan oleh pengkhianatan. Tak apalah, itu orang kata Dah lepas kan. cerita sudahlah, cerita sudah. ya zaman dulu-dulu. Ini yang dah ke depan ni kita nak tengok macam mana sebenarnya Betul. isu ni. Okey, YB, soalan daripada, saya kira kita ambil soalan daripada penonton kita malam ni. Okey, saya ambil daripada saudara Safwan Anwar Ya. Penyokong, ni marah sangat ni. Penyokong Parti Penyamun kata laporan ini tidak telus. Maksudnya laporan PAC lah. Ni yang YB pegang setebal-tebal ni. Tidak telus dan tiada credibility. Soalannya, adakah mungkin jawatan kuasa wang negara boleh terkhilaf atau diseleweng semasa mendapatkan maklumat dan menyediakan laporan berkait perkara sebesar ini? Saya rasa kalau dia nak marahlah ahli-ahli Parlimen UMNO dalam jawatan kuasa ni. Kan? Boleh tengok, baca. Siapa YB ahli Parlimen UMNO dalam tu? Senang, dia boleh marah siap-siap. Boleh marah siap-siap kan? Ya, saya pun tengah cari dalam ni. Tapi isunya, Saya ada tengok tadi sebab dia, kalau ikutkan ahli Parlimen Keadilan dalam tu YB Nurul Izzah je kan? YB Nur Izzah. Seorang je kita. Ya, betul. Dia nak salahkan kita lebih pun tak boleh salah, juga. Tak boleh salahkan kan? Okey, dia ahli Parlimen UMNO ada 3 orang. Ada. Datuk Jalaluddin alias Jelebu. Dia boleh marah. Sekarang dah jadi Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan. Betul. Tuan Ramli bin Muhammad Noor, Cameron Highlands. Sekarang Timbalan Speaker. Lagi siapa ni? Saya pun tengah tengok. Sabak Bernam. Datuk Haji Fasiah Fakih. Sahabat Bernam ni bersatu tak salah saya. Bersatu. Ya. Kita pun tak tahu mana satu bersatu, mana satu UMNO. Datuk Muhammad Nizar, sebab bersatu ni sama je YB dengan UMNO saya kira. Baik. Datuk Muhammad Nizar Zakaria, Parit. Sipitang. Sipitang. Yamani Hafiz. Dia bukan bersatu. Dia bersatu ke? Sipitang. Beaufort bersatu. Tapi maksudnya kalau kita tengok, okey, jom kita tengok ya. Tapi yang penting kita keadilan ada satu je lah. Dia tak boleh nak salahkan kita lebih sangat lah. Ya. Kan? Jadi dia ditukar. Sekarang ni ada 3. Okay? 3. Datuk Salim Jempol, Datuk Syabudin Tasik Gelugor. Betul. Tuan Ramli Cameron Highlands. 3 orang ni. 3 orang. Jadi dia kena salahkan 3 orang. Campurlah GPS orang, Lukan Isman, Sibuti. Kan? Tapi janganlah salahkan siapa-siapa kan. Be professional lah. Jadi untuk menyalahkan, be professional. Ni, tengok ni. Okey. Ambil, boleh download. boleh Tak zoom payah tengok. print. Download, boleh tengok. Boleh download. Macam mana YB sebenarnya nak download laporan ni? Sebab ada yang Pergi tanya website juga. Parlimen. Dekat dalam ni ada yang tanya macam mana nak dapatkan laporan Boleh. PAC. Boleh pergi Parlimen kan. Laman web Parlimen Laman web Parlimen, cari je laporan jawatan kuasa LCS. Google je. Laporan jawatan kuasa LCS Parlimen. Ada dekat situ semua Akan ada. Jadi kepada saitro-saitro dan kumpulan-kumpulan mat-mat palatau, anak-anak buah kepada Mat Sakau ni, insaflah ya. Ini bukan isu parti, ini isu pertahanan, ini isu wang ringgit rakyat, ini isu bukan sahaja kedaulatan negara tapi maruah tentera laut. Isu besar ni. Kalau saya lah Hishamuddin Hussein keluar laporan ni, saya letak jawatan. Malu. Ada maruah bila mana Sebab ada isu-isu macam ni berlaku. 24 Ogos 2017, saya dah ucap selamat datang kepada tak tahu kapal apa yang datang. Kapal tak datang-datang. Patutnya bila tengok balik je klip tu, on that count alone, Hisham should just resign. Tak ada rasa, orang kata tak ada rasa secebis
rasa sedih ke, rasa malu ke, kan? Kalau negara-negara luar saya kira dah letak jawatan dah, tapi sebabkan Malaysia ni dia tak sama ada peduli dia kan. letak jawatan ataupun dia diletakkan jawatan. Okey Babi, soalan yang kedua daripada saudara Pragalat. Transparency International mempunyai kaedah pemerolehan ketenteraan yang telus. Bilakah ia akan diamalkan di Malaysia? Ya, sebenarnya saya lihat lepas walaupun berlaku langkah Sheraton, ada beberapa penambahbaikan ke arah tata kelola yang lebih baik yang mula diamalkan, ya. Jadi mungkin cara-cara geng Mat Sakau dulu ni mungkin dah tak boleh nak diamalkan sangat. Satu sebab isu keuangan negara menjadi satu perkara yang menjadi keprihatinan kerajaan. Dua, kalau kita tengok rakyat dengan media sosial hari ini dengan begitu cepat boleh mendapatkan maklumat dan menyebarkan. Jadi memang akan ada tekanan kepada pihak kerajaan kepada mana-mana pihak yang melibatkan tender, projek-projek macam ni untuk dia menonjolkan sisi yang bersih ataupun cara yang bersih, cara yang terbuka. Perkara tu baru mula. Sama ada boleh dikekalkan ataupun tidak. Sebenarnya di sini saya nak bagi peringatan. Kita jangan ingat dah didedahkan, maka halas, siap. Tak. Panjang lagi cerita dia ni. Bukan saja tu, tapi kepada semua pengundi, ya, kerja siang malam, pagi petang, kawan-kawan kita dalam jawatan kuasa kira-kira wang negara ini, dokumen ini sepatutnya menjadi orang kata pembakar semangat untuk kita keluar mengundi. Berapa tahun Babi sebenarnya nak menyiapkan laporan Ini sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun. Dan inisiatif bermula sebaik saja PH pemerintah, betul? Ya, tapi dengan jawatan kuasa yang baru. Ya, kalau kita tengok daripada transkrip ni, proceeding Hansard ni, sebenarnya dimula 18 November 2020. So hampir 2 tahun. Jadi dokumen ini to anyone who loves this country, kepada siapa-siapa yang sayangkan negara kita, yang hormat kepada tentera laut, ya, yang ada rasa hormat kepada tentera laut, bacalah sepenuhnya. Dia tak banyak, dia berapa ratus muka surat je, kan? Tapi bacalah dan fahamilah apa yang telah berlaku. Bakarlah semangat untuk keluar mengundi. Pilihlah, kamu nak pilih siapa-siapa, pilihlah. Tapi ingatlah, kan, masalah ni berlaku akibat siapa, kan? Jadi kita kena, bagi saya lah, ini seharusnya menjadi pengajaran. Dan janganlah buat pilihan yang salah. Keluarlah memilih nanti. Keluarlah mengundi. Sama ada undi itu, hari mengundi itu bulan November ni ke, Oktober ni ke, ataupun Mac tahun depan ke, Mei tahun depan ke. Bila-bila masa pun PRU ke-15 dipanggil, bila kita keluar, ingatlah, ya, apa yang telah berlaku untuk selamatkan negara kita, untuk elak daripada kumpulan-kumpulan Mat Sakau, ya, dan yang sama waktu dengannya merasa mereka bermaharaja lela semula. Kita kena usaha, kita kena pastikan kita pilih orang yang baik-baik, ya, orang yang terbaik dari kalangan orang yang baik-baik untuk menjadi pemimpin, untuk memastikan hala tuju negara itu dikembalikan supaya kita elak daripada terjerumus ke dalam jurang yang terlalu dalam gaungnya untuk kita keluar. Jadi bagi saya inilah, ya, peringatan paling penting untuk rakyat Malaysia. Baik YB, terima kasih banyak atas masa yang diluangkan. Jadi seperti mana yang telah panjang lebar dijelaskan sebentar tadi berkait dengan isu 6 bilion yang telah dibayar tapi kapal tak kunjung tiba ni. Mungkin YB ada pesanan akhir sebelum kita tutup bicara kita malam ni? Ya, bagi saya yang penting sekarang ni kita kena pastikan kapal-kapal ini, ya, selamat sampai dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pasukan, oleh tentera laut di Raja Malaysia. Masa yang sama, kita nak pastikan setiap ringgit yang dibelanjakan, duit itu dikutip daripada rakyat, cukai dan sebagainya. Jadi dia perlulah dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak patut berlaku pembaziran. Tidak wajar dibenarkan ketirisan. Apatah lagi kalau yang meniris, ya, yang mengambil duit-duit itu adalah kumpulan-kumpulan penyakau. Ya,
Kita dah sebelum ni ada kumpulan penyamun, kumpulan ni, kumpulan tu. Sekarang ni ada satu baru, kumpulan penyakau. Pensakau. Pencakau ke? Dia sakau, dia ambil mana yang sempat disapu. Pencakau ke penyakau? Penyakau lah saya kira. Penyakau. Kita kena tengok dia orang bahasa pustaka sekejap lagi. Tapi kita kena elak daripada kumpulan-kumpulan penyakau ni ya, kembali ke Putrajaya sebab mereka nak, kita tahu apa yang mereka nak. Keadaan macam tu tak boleh dibenarkan. Ya, dan ini bukan melibatkan parti. Ini melibatkan rakyat. Rakyat dan masa depan negara kita. Jadi itulah pandangan saya. Baik, terima kasih Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi Fazil, Ahli Parlimen Lembah Pantai, Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat atas ulasan panjang lebar terkait dengan isu skandal Literal Combat Ship LCS. 6 bilion ringgit hangus, satu kapal pun tak siap. Jadi kepada seluruh rakyat Malaysia yang bersama-sama menyaksikan secara langsung kita pada malam ini, saya mengharapkan anda semua membuat pertimbangan, dapatkan fakta yang jelas. Anda boleh memuat turun laporan daripada jawatan kuasa kira-kira wang negara ini di laman web Parlimen Malaysia, betul Baby ya? Dan anda boleh meneliti satu persatu dokumen laporan daripada PAC khusus buat seluruh anggota tentera veteran di seluruh negara. Dan kepada anda rakyat Malaysia, isu ini melibatkan keselamatan negara, melibatkan kedaulatan negara, melibatkan tentera laut diraja Malaysia. Dan wang yang dibelanjakan ini ialah wang anda semua, wang saya, wang para pembayar cukai. Dan demi masa depan negara kita, kami mengharapkan supaya anda membuat penilaian yang jelas dan kita, rakyat Malaysia, wajib bersama-sama menghukum mereka yang terlibat di dalam kecurangan. Dan kepada mat sakau yang dinyatakan, Najib Razak, Zaid Hamidi, Hishamuddin Hussein. Jangan ingat anda boleh terlepas. Rakyat memerhati dan rakyat akan menghukum di atas segala kecurangan yang anda lakukan. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi mengupas isu-isu terkait dengan masalah rakyat dan juga isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat. Terus kepada anda dari Suara Keadilan, insyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari dan lain masa. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Yang Berhormat Tuan Ahmad Fahmi Fazil atas masa yang diluangkan hingga kita bertemu lagi di lain hari dan masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.